Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi wassama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Allahumma lakal hamdu hamdan kathiran daiman. Mislama hamidta bihi nafsak. وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا خالدا مع خلودك حمدا لا منتهى له دون علمك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. سيدي يا رسول الله جل كمالك أن يعبر عنه لسان وعز جمالك أن يكون مدركا لإنسان وتعاظم جلالك أن يخطر في جنان صلى الله سبحانه وتعالى عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ذلهم تحت لواك وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك عليك من المحيمن كل حين صلاة وسلاما من بهاك. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya awwala khalqillah wa khatama rusulillah. Wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العلي العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kelebihan Allah, yakni Al-Quran yang diwahyukan, wa birahmatihi, dan juga rahmat yang dikurniakan melalui engkau, fabidzalika, maka dengan itu hendaklah engkau bergembira, falyafrahu. Dalam qiraat yang lain disebut faltafrahu, hendaklah engkau bergembira di atas kelebihan ini dan rahmat ini. Yang dihormati yang dipertua pertubuhan kesenian dan tamadun Islam, Fadilatul Syekh Ustaz Muhammad Yusuf, dan juga kru-kru yang terlibat, seterusnya para pendengar, hadirin, para penuntut, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi sekalian seluruh alam. Pertamanya adalah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggolongkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke atas umat ini
cukup banyak dan tidak ada sebab untuk kita tidak mensyukurinya. Jika hendak dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu sebelum diutuskan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut ulang tahun keputeraan kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita rindukan untuk bertemu dengannya suatu hari nanti. Ya Allah Subhanahu wa taala menyediakan syurga bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi syurga yang indah, syurga yang penuh dengan nikmat akan menjadi seperti hilang nikmatnya jika tidak ada di dalam syurga itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syurga bertambah nikmat, syurga bertambah indah, syurga bertambah wangi, syurga bertambah harum. Syurga membawa erti yang sebenarnya bila mana di dalam syurga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah kalau kita masuk syurga kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Di manakah tempat untuk kita mencurahkan kasih? Di manakah tempat untuk kita melepaskan rindu yang selama ini terbuku di dalam hati kita, tuan-tuan? Jadi, marilah sama-sama kita melipat gandakan usaha dan amal. Dan kembali kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita nanti dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam syurga, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berada di pinggir api neraka untuk mengeluarkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam daripada neraka Allah. Nah, tidakkah kita hari ini merasakan kewujudan baginda sallallahu alaihi wasallam? Kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, keberadaan baginda sallallahu alaihi wasallam, satu yang bermakna dalam kehidupan kita, sama ada di dunia ini maupun di akhirat nanti. Hadirin yang sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana saban tahun kita menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita sambut sebagaimana menyambutnya kita akan hari raya. Dan banyak negara-negara Islam yang telah pun mengisytiharkan bahawa tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cuti umum dalam sebuah negara. Orang-orang yang memperjuangkan cuti ini, sebelum itu tak ada cuti pun Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada orang yang di tangannya kuasa. Mereka menggunakan kuasa mereka untuk memperkenalkan cuti umum bagi khusus untuk kelahiran, memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Kita tidak dapat kenal pasti mereka siapa. Tetapi yakin dan percayalah, walaupun amalnya sedikit, tetapi dia telah berjuang untuk mengadakan cuti umum
Ini sudah cukup untuk beliau mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengingatkan kepada umat Islam dan syiar kepada yang bukan Islam akan kenapa hari ini dicutikan, kenapa hari ini kita direhatkan daripada urusan-urusan kerja dan sebagainya. Kerana hari ini adalah hari yang istimewa. Kalau tidak kerana hari ini, tidak ada Hari Raya Aidilfitri. Kalau tidak kerana hari ini, tidak ada Hari Raya Aidul Adha. Kalau tidak ada hari ini, tidak ada Lailatul Qadar. Kalau tidak ada hari ini, tidak ada hari-hari kebesaran Islam yang lain, yaitu hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita membicarakan tajuk kita pada petang ini, iaitu kaitan di antara sambutan maulid dengan pentarbiahan diri, iaitu tazkiyatin nufus, membersihkan batin seseorang dengan adanya majlis maulid Nabi SAW. Di mana-mana kita melihat majlis maulid Nabi SAW dibacakan Al-Quran, bukankah itu makanan rohani? Majlis maulid Nabi SAW dibacakan sirah hadis Nabi SAW, bukankah itu makanan rohani? Majlis maulid Nabi SAW dibacakan salawat berulang-ulang kali, bukankah itu makanan rohani? Di dalam majlis maulid Nabi SAW dipuji sanjung Nabi SAW semahu-mahunya dengan pujian yang selayak baginya, bukankah itu makanan rohani? Dan inilah dia kesan yang cukup mendalam bila mana seseorang itu mengadakan majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi sekadar cuti, bukan lagi sekadar kita berhimpun, tetapi setiap di kalangan kita yang terlibat dalam sambutan ini sebenarnya tengah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, tengah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, tengah ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tarbiyah mahabbah fillah wa mahabbah fi Rasulillah. Ghayah ataupun tujuan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan perasaan cinta dan kasih dalam diri setiap umat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah pasti akan membawa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi buruan, inilah yang menjadi tujuan ahli-ahli sufi, yaitu orang-orang yang mengamalkan tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, kita diajar oleh para guru yang mursyid agar mencintai Allah. Mencintai Allah, cintakan Allah, sayangkan Allah, tidak yang lainnya. Jangan ada yang lain yang kamu sayang. Kalau tidak terlebih dahulu Allah yang kamu sayang. Ya, guru diberikan satu isyarat yang jelas, teks yang jelas, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah usaha-usaha orang sufi itu ke arah cinta Allah? Nah, untuk menggapai cinta Allah taala melalui cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pintu Allah Subhanahu wa taala. Pintu untuk kita bersama dengan Allah. Pintu untuk kita usul sampai kepada Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan para hadirin sekalian,
tunjukkan saya satu bukti. Tunjukkan saya satu dalil. Tunjukkan saya satu burhan yang menunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah terpisah dengan Allah Ta'ala satu saat. Tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada satu ayat Quran, tidak ada satu hadis, tidak ada satu riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad itu terpisah dengan Allah walau satu saat. Sebaliknya dijelaskan banyak perkara bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang kita, tuan-tuan para hadirin. Bila mana kita bersama dengan orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ada potensi. Kita ada peluang untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wasilah perantaraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu sudah bersama dengan Allah, maka dia sudah bersama dengan segala-galanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Inilah yang mahu dicapai oleh orang-orang yang mengamalkan tasawuf. Mendidik diri dengan ilmu tasawuf. Yang mana tasawuf yang diasaskan, yang disusun rapi oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka ini ialah orang-orang yang telah pun membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang awliya illah, seorang wali Allah yang bernama Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh Al-Hasani. Wali Allah yang berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan, seseorang itu tidak akan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui pintunya. Dan pintu Allah Subhanahu wa taala ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebab itulah maulid ini adalah medan tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Medan tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran kelahiran-kelahiran selain daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Isa diceritakan oleh Allah dalam Quran. Kelahiran Nabi Yahya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dan kelahiran-kelahiran insan yang istimewa diceritakan oleh Allah taala dalam Quran. Kelahiran Nabi Musa diceritakan oleh Allah dalam Quran. Apa tujuannya Allah menceritakan kisah-kisah kelahiran ini? Sedangkan mereka perkara itu sudah berlalu. Nah, sebagai kita, sebagai umat yang mendengar kisah-kisah ini, maka kita secara bijaksananya, sebenarnya Allah ingin menceritakan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkias dengan kelahiran-kelahiran yang lain. Sehingga kan Yahya alaihi salam bila mana dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, ya, maka Allah taala firman, salamun alaihi yawma wulitu wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Salam daripada Allah. Salam daripada Allah ini bukan sebarangan salam. Salam yang penuh dengan erti, penuh dengan nikmat, penuh dengan barakat, penuh dengan nafahat.
penuh dengan rahsia hikmat kalau sampai salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada Isa yang dilahirkan. Salam daripada Allah. Kepada Yahya yang dilahirkan, salam daripada Allah. Apakah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan tiada salam daripada Allah? Mustahil. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi, sebaik-baik ciptaan Allah, wa habibullahi, dan merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama hakikat menyatakan bahawa yang menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah menzahirkan berbagai-bagai khawarikul adat, perkara-perkara yang mencari adat ketika lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk iklan seluruh alam akan kelahiran yang agung ini, bahkan mengubah lanskap kehidupan manusia secara keseluruhan. Kelahiran ini amat besar sekali artinya kepada seluruh alam, bukan sekadar kelahiran nabi-nabi yang terdahulu hanya memberi manfaat kepada kaum yang diutuskan kepada mereka sahaja. Tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertarbiahan rohani melalui jalan tasawuf terdapat di dalam majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat majlis Maulid Nabi berhimpunnya para ulama, guru-guru yang mursyid, para habaib, para qiyai, orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, awliya'illahi salihin, mereka berhimpun dalam majlis-majlis ini, tuan-tuan. Hadirkan diri kita, ahli keluarga kita, anak cucu kita. Mungkin inilah kesempatan untuk kita bertemu dengan mereka. Kerana kekasih-kekasih Allah berhimpun. Tidak adalah perhimpunan umat Muhammad yang terbaik, melainkan ada di dalamnya umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana berhimpun kita, hadir kita, datang kita, berarak kita, maka sebenarnya kita telah menghubungkan rohani kita dengan mereka. Kita akan jadi seperti mereka. Kalau kita tidak jadi seperti mereka, mungkin anak kita, cucu kita akan jadi seperti mereka. Tuan-tuan. Hadirlah. Datanglah. Ramaikanlah majlis-majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam majlis itu terdapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirlah. Kalau tuan-tuan berhajat dengan sebarang hajat, pohonlah hajat tuan-tuan di dalam majlis tersebut. Insya-Allah mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis tersebut bukan saja ada amal soleh, tetapi ada orang soleh. Bukan saja ada orang soleh, tetapi ada malaikat-malaikat muqarrabin. Bukan saja ada malaikat-malaikat yang muqarrabin, bahkan dengan izin Allah, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat orang-orang yang dipercayai perkataan mereka di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan para hadirin, tidakkah kita teruja ingin bertemu dengan Rasulullah? Tidakkah kita teruja ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Tidakkah kita teruja, tuan-tuan? Bilakah air mata kita akan menitis
menahan rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilakah lidah kita ini boleh digerak-gerakkan untuk menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam gugusan salawat? Bilakah, tuan-tuan? Ayuh, mulakan hari ini dan teruskan amalan ini. Bukannya amalan yang bermusim, tetapi amalan yang menjadikan kita ini mudah-mudahan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhir sekali, para hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkara. Tak dapat nak saya sebutkan satu persatu. Tetapi sekiranya kita buka kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, kadang-kadang Al-Imam Qadil Iyad, kita akan bertemu bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala dihuraikan oleh ulama yang menunjukkan Allah Ta'ala itu memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terus sahaja memanggil namanya, tetapi memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang enak, panggilan-panggilan yang lembut, panggilan yang latif. Dipanggilnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayuhan Nabi. Tidak sebagaimana Nabi yang lain dipanggil ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim. Tapi Muhammad tidak pernah dipanggil begitu. Tapi dipanggil ya ayuhan Nabi. Dipanggil kedudukannya. Dipanggil dengan penuh kasih sayang. Dipanggil dengan penuh rahmat. Dipanggil dengan penuh lembut latif. Masya Allah. Ini adalah tanda bahawa Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala perintahkan seluruh makhluk di langit agar menghormati Nabi Adam alaihi salam. Kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh makhluk yang ada untuk menghormati Muhammad, kerana Muhammad adalah merupakan sayyidu waladi Adam, penghulu segala anak Adam. Tuan-tuan para hadirin sekalian, sekadar itu bicara kita pada kali ini. Al-Fakir memohon ampun dan maaf sekiranya tersalah bicara, terlanjur kata. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab kita menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita telah mengamalkan amalan tasawuf, pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs dalam diri kita untuk kita menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad nuri kallami wa madhari sirrikal hami alladhi tarrasta bi jamalihi al-aqwan wa zayyanta bi bahjati jalalihi al-awad alladhi fatahta zuhur al-alami min nuri haqiqatihi wa khatamta kamalahu bi asrar nubuwatihi فظهرت صور الحسن من فيضه في أحسن تقويم ولولاه ما ظهرت لسورة عين من العالم الرميم الذي ما استغاثك به جاع إلا شبع ولا ظمآن إلا روي ولا خائف إلا أمن ولا لحفان إلا أغيث وإني لحفان مستغيثك أستمتر رحمتك الواسعة من خزائن جودك فأغثنا يا رحمن فأغثنا يا رحمن فأغثنا يا رحمن
Ya man idza nadhara bi aini hilmihi wa afwi lam yadhhar fi jambi kibriya'i hilmihi wa azmati afwihi dhanbun ighfir lana wa tub alaina wa tajawaz anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.